Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan mulakan pelajaran kita dengan kitab Al-Fatihah. Okey, untuk minggu lepas kita dah bahaskan tentang pengertian wakaf, bahagian wakaf, tanda wakaf dalam Al-Quran, keterangan wakaf tananuk atau wakaf muraqabah. Okay, kita dah terangkan bahagian tu pada pertemuan yang minggu lepas. Okay, untuk minggu ni, untuk hari ni, saya akan terangkan sambung sikit bahagian ibtidak. Okay, saya harap awak semua buka buku lah. Okay, kalau tak buka buku tu, tengok. Okay, bahagian ibtidak. Okay, ibtidak menurut bahasa ialah memulakan. Ibtidak kita memulakan bacaan. Okay, kita memulakan bacaan. Okay. Yang kedua, menurut istilah bermaksud memulakan bacaan selepas wakaf atau qata'. Wakaf ni maksudnya berhenti. Kita berhenti dalam bacaan. Contohnya baca surah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Wakaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti. Wakaf. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Itu dinamakan wakaf. Okey, tapi kalau qata' kita berhenti terus. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dah. Itu namanya qata'. Okey, qata' ni berhenti terus. Sadaqallahul azim. Okey. Seterusnya, ibtidak pada permulaan ayat atau selepas tanda wakaf adalah kaedah yang sempurna. Namun, ibtidak selepas wakaf di tengah ayat yang tiada tanda wakaf adalah memerlukan kemahiran memahami bahasa Arab. Maksudnya, awak pernah nampak kan, kalau baca Quran, kita ada tanda-tandanya. Contoh jim kecil, mim kecil, qaf lam ya, sad lam ya. Itu tanda-tanda wakaf. Okey, harus berhenti pada tempat-tempat yang tu. Sebab dia dah sediakan dah tanda wakaf yang sepatutnya. Tetapi kalau kita berhenti pada tempat yang tak ada tanda wakaf, contoh kita berhenti sebab tak cukup nafas, itu perlukan kemahiran bahasa Arab. Sebab kita tak nak mengubah bahasa, kita tak nak mengubah maksud. Okay. Seterusnya, kata Imam As-Suyuti, ibtidak berlaku secara pilihan, ikhtiari, sahaja dan terbagi kepada dua bahagian. Maksudnya, ibtidak ni nak memulakan bacaan ni berlaku kepada dua bahagian, dua keadaan. Yang pertama, ibtidak jaiz. Okey. Yang kedua, ibtidak ghairu jaiz. Okey, kita tengok. Ibtidak jaiz tu apa? Okey. Ibtidak jaiz di permulaan yang harus. Okey, contohnya iaitu memulakan bacaan selepas wakaf atau qata' pada kalimah yang dapat memberi kefahaman akan maknanya dan tidak bersalahan dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Okey, contohnya yang dia dah sediakan, nampak tak ni? Tanda wakaf yang dia dah sediakan. Okey, ini sepatutnya yang kita kena baca lah. Wal as, berhenti. Dia dah sediakan dah tanda wakaf ni. Innal insana lafi khusr. Berhenti. Okey, ini namanya tanda wakaf. Ini adalah ibtidak di permulaan yang harus. Ibtidak jaiz. Kita memulakan bacaan pada tempat yang sepatutnya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Okey, kita memulakan bacaan pada tempat yang sepatutnya. Okey, yang kedua pula. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kan ada tanda wakaf kan? Okay, jadinya kita tak ragu-ragu nak berhenti kat sini. Lepas tu kita tak ragu-ragu nak sambung balik. Wa huwal hakimul khabir. Okay, bila keadaan macam ni, ianya tidak mengubah maksud. Okay, tidak mengubah maksud Al-Quran. Tapi kalau yang bahagian kedua ni, ibtidak ghairu jaiz, iaitu permulaan yang tidak diharuskan. Okay, ni tidak diharuskan ataupun tidak digalakkan untuk kita buat. Iaitu memerlukan bacaan pada kalimah yang tidak memenuhi maksud malahan mengubah makna Al-Quran. Contohnya, ada orang ni dia baca macam ni. Laqad kafaral ladhina qalu. Berhenti. Innallaha thalithu salasatin. Okey, dia berhenti kat sini. Qalu. Dekat qalu ni ada ke tanda mati? Tanda wakaf?
tak ada kan. Tapi dia berhenti dekat qalu. Okey, sepatutnya dia kena baca terus ayat ni. Dia berhenti dekat salah satin. Sebab apa? Sebab dekat salah satin ni ada mim kecil ni, tanda mati. Okey, tapi orang ni dia berhenti dekat qalu. Mungkin sebab tak cukup nafas. Okey, itu dinamakan permulaan yang tidak diharuskan. Sebab kita takut mengubah maksud Al-Quran. Okey, jadinya macam mana kalau awak nak baca? Okey, awak nak baca laqad kafaral lazina qalu. Tak cukup nafas kan? Okey, berhenti. Ambil balik daripada ayat ni. Qalu innallaha salisu salasah. Macam tu. Okey? Ambil balik daripada ayat ni. Qalu innallaha. Jangan teruskan daripada innallaha salisu salasah. Jangan teruskan daripada inna. Alright, laqad kafaral lazina qalu innallaha salisu salasah. Macam tu. Okey. Yang kedua pun sama juga. Dia baca macam ni. Berhenti kalimah qalu dan dimulai dengan innallah. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Sekali je berhenti kat sini. Sebab sini mana ada tanda wakaf. Janganlah berhenti. Okey, lepas tu nak memulakan bacaan, dia dah masuk jaiz. Apa tu, ibtida' ghairu jaiz. Sebab dia ragu-ragu nak memulakan bacaan kat sini. Kita pun tak tahu maksud tu betul ke tak. Okey, jadinya seeloknya baca laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Macam tu. Okey? Jangan dimulai dengan innallaha. Faham? Okay, apa-apa saja ibtida' ataupun wakaf perlu buat macam tu. Okey? Kalau dah ada tanda wakaf macam ni, yang ini, satu dengan dua ni, okey, ini bagus. Awak boleh mulakan bacaan tanpa ragu-ragu. Okey, contoh ni tanda wakaf jim ni. Okay. Awak boleh mulakan bacaan wahuwal hakimu. Okey, tapi kalau yang ini, jangan mulakan bacaan daripada innallah. Sebab kita berhenti dekat tengah-tengah ayat. Jelas Okey. Tu saja saya punya penerangan untuk hari ni. Sambung sikit je yang minggu lepas yang saya tak buat tu. Okey, jadinya latihan saya akan bagi dekat dalam grup darjah 6 Telegram. Okey, nanti awak buat latihan kat situ Okey, terima kasih semua. Buat latihan dekat dalam buku tulis. Okey, terima kasih.